Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan memulakan dengan membaca hadis Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa alfi bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala Allah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ala dini wa ala nafsi wa ala auladi. Bismillah ala mali wa ala ahli. Bismillah ala kulli shay'in a'tanihi rabbi. Bismillah rabbis samawati sab'a wa rabbil ardina sab'a wa rabbil arshil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi
Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul alim. Bismillahi khairil asma'i fil ardi wa fis samaa. Bismillahi aftatihu wa bihi akhtatim. Allah, 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 Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Allah, 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 Allahu Rabbi, la ilaha illallah. Allahu a'azzu wa ajallu wa akbaru mimma akhafu wa ahdar. Allahu a'azzu wa ajallu wa akbaru mimma akhafu wa ahdar. Allahu a'azzu wa ajallu wa akbaru mimma akhafu wa ahdar. Bika Allahumma a'udhu min syarri ma khalaq. Rabbi wa dhara'a wa bara'a wa bika Allahumma ahtarizu minhum wa bika Allahumma a'udhu min syururihim wa bika Allahumma adra'u fi nuhurihim wa uqaddimu bayna yadayya wa aydihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa mithlu dhalika an yamini wa an aymanihim wa mithlu dhalika an shimali wa an shamailihim wa mithlu dhalika min amami wa min amamihim wa mithlu dhalika min khalfi wa min khalfihim wa mithlu dhalika min fawqi wa min fawqihim wa mithlu dhalika min tahti wa min tahtihim wa mithlu dhalika muhitun bi wa bihim. Allahumma inni as'aluka li wa lahum min khairika bi khairika alladhi la yamliku ghayruk. Allahumma ij'alni wa iyyahum fi ibadika wa iyadik wa iyalika wa jiwarik wa amanatika wa hifzik wa hisbika wa kanafik min kulli syaitanin wa sultan wa insin wa jan
الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. ربنا يسر أمورنا ولا تعسر علينا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا
tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 29. Dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah la ta'kulu, janganlah kamu makan. Janganlah kamu makan amwalakum, daripada harta-harta kamu, bainakum, daripada kalangan kamu, harta-harta sesama kamu di kalangan kamu, bil batil, dengan cara yang batil. Ila akhir ayat. Baik, dalam perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah kita akan masuk dalam bab sifat yang pertama adalah sifat mazmumah. Muka surat 54, insya-Allah dalam kitab kita masuk sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali gariskan ada lagi 10 lebih kurang kalau tak salah saya sifat-sifat mazmumah, dan dimulakan sifat mazmumah yang akan kita bincang pada pagi ini, insya-Allah, ialah gemar makan dan minum. Ini kita nak sembang bab ni, insya-Allah. Dan saya bacakan tadi firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah sebahagian daripada kamu memakan harta sebahagian yang lain. Janganlah kamu semua wahai beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil, dengan cara yang batil. Begitu juga terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 188 pun sama juga, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Baik, kata Imam Ibnu Al-Arabi, apa makna makan? Wala ta'kulu, makan. Yang kita faham makan ialah makanan yang disumbatkan dalam mulut, itu adalah makan. Tetapi berdasarkan tafsiran ulama daripada dua firman Allah Ta'ala, yang pertama tadi surah An-Nisa ayat 29, yang kedua surah Al-Baqarah ayat 188, Allah Ta'ala mulakan, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat-ayat ini dengan la ta'kulu, jangan kamu makan. Maka berkata Imam Ibnu Al-Arabi menegaskan bahawa erti makan dalam dua ayat ini ataupun salah satu daripada ayat ini maknanya merangkumi penerimaan, pemberian, penguasaan. Memberikan makna apa? Merangkumi, terima, beri, penguasaan. Begitu pula ditambah oleh Imam Al-Qurtubi pula, jangan kamu makan secara batil. Batil di sini apa maknanya? Kata Imam Al-Qurtubi, termasuklah juga perjudian, pertaruhan, penipuan, rampasan, khianat, ataupun mengingkari salah satu saja daripada ayat Quran ataupun sebagainya. Maknanya kita ambil hak orang lain, kita tipu orang, ambil rasuah ataupun terima zakat bukan hak dia, makan harta anak yatim, kan? Upah orang, upah tok bomo, upah dan macam-macam lagi, jual arak dan sebagainya, termasuklah juga perkara yang batil.
Makna di sini, makna makan perkara yang batil ni, makan yang batil ini bukan makna makan saja yang kenyang tu. Makna kata bila sebut janganlah kamu makan secara batil, maknanya makan di sini juga adalah membawa maksud apa-apa sahaja sumber yang kita dapat, yang mana hasil sumber tersebut datang daripada sumber yang haram, lalu kita ambil, kita guna, kita manfaatkan untuk kegunaan diri kita, maka hukumnya adalah haram dan berdosa. Orang tanya, Ustaz, saya mengajar kat sekolah, jadi hari tu anak saya nak photo state kan, jadi saya pun tolonglah photo state kat anak saya. Boleh ke Ustaz? Nah, saya gunalah photo state sekolah tu free je lah, tak lagu apa pun. Tapi minggu lepas anak saya pen dia hilang, saya bawa balik sebatang pen daripada sekolah tu jabat, balik rumah. Boleh ke? Jangan pernah kita sangka benda-benda tu tak ada apa. Benda tu yang nanti menyebabkan kita masuk neraka. Kita jumpa satu barang orang jatuh tepi. Contoh saya pergi ada pen siapa jatuh, kita pun ambil. Oh, ni rezeki aku ni, ambil. Siap. Dengan sebab kita ambil tu nanti ke akhirat dijawab. Berlaku kan? Pernah saya cerita Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang alim yang meninggal. Apabila cukup tempoh setahun dia meninggal, anak murid dia ni bermimpi bertemu dengan dia. Dalam mimpi anak murid dia teringin sangat nak jumpa tok guru dia, Abu Sulaiman Ad-Darani. Tanya pada tok guru dia, wahai tuan guru, saya teringin nak tanya, apakah yang Allah telah balas di atas budi baik tuan guru mengajak segala-galanya ni? Jawab Abu Sulaiman Ad-Darani, wahai anakku, wahai anak muridku, sesungguhnya sebenarnya sejak daripada malam pertama aku di alam barzakh sampailah genap setahun pada malam ni, aku berhadapan dengan satu persoalan, iaitulah aku ditanya kenapa aku mengambil sebatang kayu yang aku sudah tak ingat kayu itu aku guna sebagai pencungkil gigi, ataupun aku ambil daripada satu raga orang tua, aku ambil dan aku lemparkan, aku buang. Maka aku sedang berhadapan dengan persoalan itu daripada malam pertama aku masuk sampai malam ni, tak selesai lagi. Dan Imam Nawawi riwayatkan, Imam Nawawi ceritakan perkara ni dalam kitab Bustanul Arifin. Siapa ada kisah, ada kitab tu, balik cuba baca balik. Maknanya kisah ini sahih diceritakan oleh Imam Nawawi. Sebab itu banyak perkara yang kita selama ni kita terlepas pandang. Daripada sudut zakatnya, yang tak sepatutnya dapat zakat pun dapat. Yang sepatutnya dibelanjakan untuk ke jalan Allah, tidak dibelanjakan jalan Allah, diambil buat harta sendiri. Sopa macam saya ceritakan, yang saya mengajak kat tempat lain pun, sopa macam orang jemput kita pergi makan kenduri. Orang jemput kita makan kenduri, kita kena pastikan betul-betul dia jemput tu jemput kita saja ke dia jemput sekali dengan anak bini sekali. Dia jemput secara umum ke dia jemput secara khusus, dia main tuju-tuju bagi kad. Kalau dia jenis secara umum saja, lepas sembahyang lepas maghrib dia beritahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jemaah sekalian, hari ni insya-Allah malam ni ada kenduri, haji ni buat gini, jemput sila ke rumah dia lepas isyak ni, semua jemaah silalah. Maka kita ni yang habis sembahyang sekali tu, boleh rapi sekali. Tapi kalau dia main tuju-tuju kan, dia ada bagi kad wangi ke tak wangi ke, kecil ke besar ke, tak kira lah. Janji dia tuju, dia dapat kita ni jemput lah ni, cik ni, tuan puan ni jemput ni, main rumah saya lah, bawa semua anak-anak bini keluarga semua satu bas, tak apa. Tak apa, dia habak macam tu. Kalau dia habak ni, saya buat kecil-kecilan saja ni, jemput lah, main lah sekali. Maknanya tu dia minta kita main seorang saja. Sebab itu
Kalau kita ni lepas sembahyang Zuhur, dah agak lapar lah tengah hari panas pula cuti sekolah tu kan. Panas, lalu keluar masjid, naik motor tu dia ada kenduri. Nampak kon. Nampak kon tepi jalan, ada kenduri. Cantik sungguh kalau ni, putih lebat ke apa. Kena pula main pakai 1.5 tu betul dengan pengantin mai. Pak kebun dia pun follow sekali. Siap dapat tempat VIP lagi. Orang pun ni terima kasih. Apa lagi siap kena hidang apa semua bantai Lepas tu makan orangnya. Malam tu pergi kuliah dengar Ustaz Abang kata pasal ni. Kita ni tak boleh nak makan harta orang dengan batil. Disebutkan dalam kitab fiqh, kalau siapa yang pi makan kenduri yang dia tak jemput, yang tak dijemput, dia pi makan juga hukumnya haram. Ustaz, kalau dua kenduri sedar ada adik, kita salah pi makan tu makan dah. Tak tahu. Abang betul ni bagi faham elok. Kan? Kita ada puasa betul ya. Makan secara batin hukumnya haram. Kalau sekiranya kita pergi satu tempat tu sebenarnya bukan tempat yang dituju oleh kita, sepanjang masa kita duduk kat situ, hukumnya makruh, tak haram lagi. Sehinggalah kita makan, kita jamuh apa yang dihidangkan, baru berdosa. Kalau kita hanya main duduk saja, kita tak makan, tak apa, okey, tak apa, tak jatuh hukum haram lagi. Tetapi kalau kita makan, walaupun kita ni perkena cendol saja, kan, nak makan nasi segan cendol ya. Lepas tu malam tu mengaji, Ustaz kata tak boleh. Sudah pening kepala kita. Allah nak buat macam mana ni? Pergi jumpa balik Tuan Haji. Assalamualaikum Haji. Saya minta maaf banyak lah. Hari tu ni masa Tuan Haji buat kenduri tu, saya ni kenapa hari tu ni tengah hari panas, jadi saya dah agak lapar lah. Kebetulan motor saya terlalu depan. Kebetulan motor pada hadiah kebetulan motor saya terlalu tersinggah dekat tempat kenduri Tuan Haji buat. Allah. Dan masuk jumpa dengan pengantin pula dah. Sekali dengan rumah pengantin pula dah. Allah. Betul. Tuan Haji kata, tak apalah, kita memang saya buat kenduri bagi orang makan. Alhamdulillah. Baguslah cik main makan. Bagus. Tapi cik makan apa? Saya makan cendol ya. Takkan kira tak kira tak kira tapi sebab saya dah bajet lah untuk orang nak main apa semua ni. Jadi sebab cik makan ni saya rasa tak patut lah. Jadi sebagai sesama Islam ni saya boleh halalkan lah. Tapi cik bayar balik lah RM20 lah. Cendol cik makan tu, boy, cendol RM1.5 bayar RM20. Jangan duduk demand lah, kita buat perkara haram. Kalau tuan rumah habaq macam tu, kita kena bayar. Kalau tidak, tak lepas kita kat dunia. Tapi biasanya terlepas lah kan. Tapi betul, ada ke orang yang pergi sanggup minta maaf balik, pergi habaq balik? Ada biasa. Ingat, kita buat macam tu, kita makan secara batil, makan secara haram tadi. Sebab tu kalau orang buat kenduri, orang tak panggil tak boleh pergi. Kita panggil dia apa? InsyaAllah pergi, tak apa. Tapi kalau kita pergi juga dalam keadaan dia tak panggil, kalau dia redha, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak redha, siaplah kita. Dia kira ni sepinggan nasi campur ayam biryani, campur ni apa semua ni, saya kira balik modal baliklah kami bayar pun puak catering apa semua RM3,000. Jenuh lah. Tapi nak abang kata hati-hati, jangan kita rasa benda tu tak ada apa. Sebenarnya benda tu lah kadang-kadang menyebabkan kita ni masuk ke neraka tanpa kita sedar. Banyak benda ya. Sebenarnya kita tidak buat. Setelah kita makan, lepas tu kita ambil untuk buat balik. Tanpa minta izin lah, contoh kita dah makan, dia hak dah buat balik. Dalam satu yang masuk kita ambil pun
Sama lah juga. Kan? Asas perbincangan dia macam ni, bagilah tanya. Sepatutnya kita kena minta izin. Minta izin. Ni boleh tak saya nak balik sikit ni? Orang rumah ni. Dia kata boleh. Okey. Ambil banyak sikit. Dia kata boleh, ambil lah. Kalau dia pun duk bimbang, duk tengok orang, ish, oh tak cukup tu majlis dia. Jadi kita kena ra'i jugalah. Sebab tu dalam perkara ni kita kena faham bahawasanya bukan makna kita makan secara batil ni ialah kita pergi makan benda yang haram semata. Kan? Termasuklah benda-benda apa sama ada kita ni buat menzalimi orang tanpa kita sedar. Kita zalim orang tanpa kita sedar, makna kita buat perkara yang dosa. Kan? Takut disebabkan benda-benda yang macam ni. Kadang benda kecil lah. Contoh macam kita lah, kita parking kat, kan, pergi konsep parking, nak buat parking kita nampak baik lah, tapi ada troli tangguh. Kan, kita pula nak susah-susah nak kena pergi bangkit buat semua. Kita pula jam pula masa tu dengan panas terik pula. Kita menyebabkan orang ni susah kerana kita. Mana kita menzalimi orang tanpa kita sedar. Kes-kes yang kecil macam ni dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat catat semua ni. Kita akan kena tanya balik. Sebab itu bila kita kata la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta benda di kalangan kamu ni secara batil, kena berisi elok-elok apa yang kita dah buat tiap-tiap hari. Kan? Ada banyak perkara yang kita dah buat tiap-tiap hari. Tapi apakah perkara yang kita buat itu kita melakukan kezaliman kepada orang lain, ataupun kita nak menyebabkan kita termasuk dalam golongan orang yang berlaku zalim. Baik. Apa kaitan dia dengan apa yang kita nak bincangkan ni? Imam Ghazali kata, pertama sekali perangai sifat mazmumah, perangai sifat yang bodoh ni, yang terkeji ni, sifat pertama sekali adalah gemar makan dan minum. Apa sangkut paut dia? Sangkut paut dia ialah kita semua ini diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nafsu. Nafsu inilah yang mendorong kita untuk berhajat akan sesuatu. Tipulah kalau orang lelaki tengok orang perempuan dia tak rasa apa. Betul. Jangan sangka makcik-makcik dah ni orang lelaki tak berkenan. Ada juga tu. Cuba tanya. Dah tak tanya? Kan? Betul. Sebab apa? Itu fitrah. Orang lelaki suka kat orang perempuan. Orang perempuan suka orang lelaki? Suka. Mesti suka. Kalau tak suka, macam mana kita kahwin dengan lelaki kita? Ada pun kata Ustaz Zaidrul, kalau kita ni tak suka, itu maknanya apa? Malah kau Ustaz Zaidrul kata nampak. Itu maknanya kita ni bercanggah dengan fitrah. Kalau orang lelaki tak suka orang perempuan, bahasa kasar dia kata apa? Tu mati pucuk namanya. Itu bahasa kasar dia tu. Kan? Tapi bahasa lembut yang nak abang kata itu fitrah Allah bagi. Yang masalah dia kan lelaki minat ke lelaki, itu masalah. Perempuan minat ke perempuan, itu memang masalah. Lelaki minat perempuan itu biasa. Cumanya Islam dah buat garis panduan. Kan? Islam dah buat garis panduan. Dihalalkan pernikahan, diharamkan penzinaan. Dan dihalalkan jual beli, diharamkan riba dan sebagainya lah. Bila kita kata nafsu, dan nafsu ini ialah sesuatu yang menyebabkan kita teringin akan sesuatu. Kerana itulah nafsu ini dia tidak boleh dibuang. Kita tak boleh buang nafsu. Kalau kita buang nafsu, kita jadi malaikat. Kita bukan malaikat. Malaikat ya sungguh memang tak digunakan nafsu. Kalau kita cuba jadi macam orang yang buang nafsu, kita jadi macam rahib-rahib, kita jadi macam Tok Sami. Tak boleh.
Allah jadikan kita fitrah ni elok. Cumanya ikutlah landasan, ikutlah apa yang telah Allah aturkan. Baik, kita masuk perbincangan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Al-Ghazali, antara sifat-sifat mazmumah pula ialah seperti berikut. Yang pertama, gemar makan dan minum. Gemar makan dan minum. Terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah kullu akulin naumin syarubin. InsyaAllah kita yang duduk kat sini buat masa dah ni taklah termasuk lagi dalam kategori ni, InsyaAllah. Maksudnya yang terlebih afdal, yang utama pada Allah itu ialah orang yang banyak berlapar dan banyak bertafakur. Banyak tafakur, yakni berfikir sambil meneliti. Dan yang terlebih benci kepada Allah itu ialah orang yang banyak makan, banyak tidur, banyak minum. Senari mau ingat. Kata pujangga bahasa Arab, khaffif ta'amaka ta'man saqamaka. Khaffif maknanya kurangkan, sikitkan, ataupun ringankan. Khaffif makna ringan. Khaffif ta'amaka, kurangkan makan kamu. Ta'man, ta alif hamzah mim nun. Ta'man saqamaka. Ta'man saqamaka, niscaya kamu akan bebas daripada penyakitmu, insya-Allah. Saya ulang balik. Kata pujangga Arab, khaffif ta'amaka, kurangkan makan kamu. Ta'man saqamaka, ta'man saqamaka, niscaya akan bebas daripada penyakitmu, insya-Allah. Maknanya di sini ada adab, ada kaedah yang diajarkan oleh ulama, diajarkan oleh para salafus saleh, dan khususnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab makan. Sebab itu saya sebut mukadimah tadi, saya sebut kata jangan kita makan secara batin. Sebab punca dia adalah daripada sini, punca sifat mazmumah. Kerana itu Imam Al-Ghazali dia letakkan ranking pertama dalam perbincangan sifat mazmumah, sifat yang terkeji ni, sifat yang hodoh ni, ialah gemar makan dan minum. Sebab daripada sini akan menjadikan kita bernafsu. Dengan kita melihat makanan, kita akan berasa ada nafsu nak makan. Sebab itu dia tengok MasterChef kan, anda ada 40 minit masa telah berlalu. Ni makanan ni kurang masin sikit. Ini kalau ditambah dengan gula ni sedap ni. Teringat masa dulu-dulu, masa darjah 1 dulu pasti. Kan? MasterChef punya style. Kita, saya nak tanya, kita makan ini, makan ikut sedap ke? Makan ikut halalan tayyibah? Halalan tayyibah. Mulut kita memang tak macam tu. Sedap. Kan? Tak sedap. Dia bukan apa, kita nak tahu kita ni macam mana kan. Bila hidangan duduk depan mata, masa tu baru kita tahu kita ni macam mana. Lah tak apalah tak ada hidangan depan mata. Boleh lah abang macam tu. Kan? Betul. Kita sejauh mana kita ni alert lah, kita ni berwaspada pada perkara-perkara yang macam ni. Sebab punca kita ni duk buat perkara yang haram, perangai kita dia perangai tak senonoh,
Kita ni balok bin liat dalam bab ibadat kan. Wal lepat liat macam Ustaz Jafri kata kan. Kita ni awaklah ketegak. Ketegaklah. Awak ni susah lah nak dengar cakap. Awaklah ni awak semua benda tu punca dia yang sini. Punca dia daripada makan. Ikut kajian yang dilakukan oleh doktor pakar perubatan bahagian pemakanan, apa-apa yang kita makan akan dicernakan menjadi sel dalam otak kita. Antara kelebihan yang kita makan tu, selain pada dia cerah seluruh anggota badan bagi kita ni sihat, ada protein, karbohidrat dan sebagainya, dia cerna, dia jadi sel dalam otak. Bila jadi sel dalam otak, dia akan suntik sesuatu. Bila kita rasa sesuatu, otak kita ni akan bagi flashback, dia akan bagi tindak balas, respon yang sangat positif pada benda apa yang kita suka. Kerana itu, kalau siapa yang suka makan benda yang haram, maka dia akan suka buat perkara yang haram. Siapa yang suka makan perkara-perkara yang syubhat, maka dia akan melakukan perkara yang syubhat. Dia menganggap tak apa ni sikit je, ni tak apa ni, tak apa. Perangai tak apa itulah yang menyebabkan jadi penyakit yang melarat sampai tak apalah. Contoh hari ni, tak apa, main subuh tadi lambat, tak apa. Lambat kan, semayang juga lambat. Kan? Sebab subuh badak sumbu. Okay. Kan? Kecil sikit lah daripada dinosaur kan, ataupun gajah kan. Tak apa. Mudah-mudahan esok dapat subuh kancil ke, kecil sikit. Dia tengok Zuhur Allah tidur tadi harus habis sampai ke Jumaat pun tak birah. Allah tak apa, sekali baru. Dia pun mengaji kan. Ustaz kata 3 kali tak boleh, 3 kali baru tak boleh, sekali tak pergi main Jumaat tak apa. Pandai nampak. Nampak panggil tak apa. Mula-mula kita duk rasa tak apa buat benda tu jadi lengah-lengah. Kemudian kita tinggal satu perkara yang wajib, tak apa, sekali baru. Kita buat dosa kecil, tak apa, dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau kita buat dosa besar, tak apa, baru dosa besar, baru buat sekali. Nampak tak? Dia akan melarat. Perkara-perkara yang kita dah buat ni, yang kita tak bendung, dia akan melarat. Sebab itu orang-orang yang menjaga, dia sangat-sangat berwaspada pada apa yang dia makan. Kalau kita tadi ni, kita berasa awak, kita ni rasa malas, paling cepat nak detect kita ni makan benda silap ni, kita jadi malas buat ibadat.